warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa wala. Saya akhir pengusi nanti kata akhir amali tak dapat ada. Alhamdulillah. Uzali, Sihi, guru-guru Dr. Unit, guru-guru sekolahnya juga, guru besar sekolah rendah kita, guru-guru perengganan, guru-guru semua, sekolahnya semua kaki tangan sekolah, akademik dan bukan akademik. Syukur di pagi yang penuh barakah ini kita dapat bersama walaupun sekejap untuk kita ambil sedikit pengisian kepada hati kita. Dan kita ambil hari Jumaat ni untuk pertemuan ni adalah hari yang terbaik dalam seminggu. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jumaah. Hari yang terbaik di mana matahari naik ialah hari Jumaat. Kemana umat Islam yang lelaki disunat datang awal ke masjid. Siapa yang datang awal disebut dengan pahala macam dengan sepakat unta besar. Kemudian yang akhir sekali sebesar telur ayam. Kemudian bila khatib naik beri salam nak baca khutbah, maka malaikat tutup buku rekod kedatangan. Jadi dulu-dulu ni seronok boleh awal ke sekolah, boleh awal ke masjid sebab hari cuti kita ialah pada hari Jumaat. Penjajah yang datang ke tanah air kita pun dia tahu hari Jumaat ialah hari besar bagi orang Islam. Tapi akhirnya berubah hari itu dan kita berusaha zaman dulu supaya jangan diambil balik hari Jumaat ni hari cuti. Tapi kita ada usaha kerana itu dan kita lepas tanggungjawab. Kerana kita lepas tanggungjawab tentang tanggungjawab kita, hari Jumaat ialah Sayyidul Ayyam. Tanggal puasa pun tidak diberi kita berpuasa kalau puasa semata-mata hari Jumaat. Kecuali kena ada gabungan hari Jumaat dan Sabtu atau Jumaat dan Khamis dan Jumaat, tak boleh puasa Jumaat saja. Raya dalam seminggu, raya mingguan bagi orang Islam ialah Yaumul Jumaah. Kerana surah pun ada, kita maklum surah Al-Jumu'ah. Tapi keadaan dah berubah sekarang, cucinya oleh hari Ahad, tapi kita ambil juga peluang ni pada hari Jumaat untuk sedikit pengisian pada kita semua, pada hati kita, perasaan kita, ruh kita. Untuk kita sama-sama tingkatkan bagi memikul tanggungjawab yang besar untuk mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya faham Islam. Kemudian untuk kita nak serahkan untuk masa depan umat Islam. Yang mana hari ini umat Islam di mana-mana pun dalam masalah kelam kabut serabut dengan berbagai-bagai masalah dan berbagai-bagai gumlut sosial yang lain. Kalau kita akhir-akhir ini heboh dengan nama Arab, nama Fatimah. Kalau nama pertama, nama Timah. Ini hebat. Gemulut yang berlaku. Jadi tanggungjawab kita walaupun kita nampak sikit, tapi besar. Saya akan sebut 2-3 perkara begini untuk ulangan. Kita dah tahu dah, tapi ulangan. Dan kita dalam majlis ini pun ialah ulangan. Kadang-kadang yang disampaikan tu dah kita tahu, tapi ialah ulangan. Allah Ta'ala pun sebut fazakir. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mula dengan Al-Quran. Masih dalam surah Al-Alaq. Itu kita ambil kala innal insana la yatgha. Ini kita ambil kala la illam yantahi. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah.
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Dan kalau sekolah anda minta maaf lah cikgu masjid tak. Dan sekolah anda budak-budak cerah. Jadi takat mana yang boleh kita bagi dapat hafal dengan mengikut kurikulum yang ada. Kita boleh hafal. Anak-anak kita hati cerah. Kalau pengalaman anak sekolah ada seorang Nabilah. Rakyat British. Tingkatan 1 dulu anak belajar bahasa Quran. Belajar Quran tingkatan 1. Tengok muka. Bukan Melayu. Tanya dia entah bangsa apa. What is your nationality? Dia kata dia British. Yang British bapa dia, mak dia tu Melayu. Mak dia ada di mana? Dia buat PhD dekat Penang. Tapi bila kita ajak dia ada kesungguhan orang baru masuk Islam ni. Ajak kita suruh lambat boleh tapi dia hajat masuk dalam keadaan faham dan sedang hampir nak habis. Tingkatan 1 itu juzuk amma. Tak boleh dia usaha bagi boleh. Jadi ini kita di sekolah, cikgu-cikgu tak hanya mengajak Quran, kita nak bagi betul, bacaan betul. Supaya dia ambil dengan bacaan yang betul, dia nak baca dalam solah dia. Dia nak baca dalam kehidupan dia, ingatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayat ini, surah ini surah Makkiyah, kita maklum. Turun semasa Nabi SAW, surah ini. Turun di ketika Nabi SAW mengasingkan diri di Gua Hira. Kemudian Jibril datang mengajar surah ini. Kemudian tertangguh hampir 2 minggu. Baru datang sambung pula wahyu. Jadi seboleh-bolehnya anak kita, cucu-cucu kita pun kalau boleh surah ini kena hafal lah. Dan mudah bagi mereka untuk menghafal. Budak-budak diajuk-ajuk ya, kemudian boleh hafal. Jadi penghujung tu bahawa pembesar-pembesar Quraisy ni menyombong mereka kalau Muhammad semayang mereka akan hempapkan batu. Hempapkan batu atas tengkuk Nabi. Tetapi tidak dapat nak hempapkan batu. Mereka menghalang Nabi daripada beribadat di solah di kat Masjidil Haram. Mereka cuba nak angkat batu nak hempap tapi Allah tak izin. Kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Tak payah ikut depan ni. Orang yang teruk ni kita tak boleh ikut. Tak payah patuh kalau tak betul. Allah turun ayat. Kemudian mereka ni sebahagian mati dalam keadaan hina dalam peperangan Badar. Mati dalam keadaan hina dalam peperangan Badar. Bukan saja orang lelaki. Orang perempuan persopah. Dia kata Muhammad ni syaitannya telah meninggalkan dia. Masya Allah. Muhammad ini sudah tak ada lagi wahyu dia. Syaitannya telah meninggalkan dia. Turun ayat. Kemudian barulah. Baru mereka terjawab semua. Barulah tahu ini bukan syaitan daripada Allah yang menjadikan mereka. Jadi penentangan terhadap Nabi bukan saja orang perempuan. Bukan saja orang lelaki. Orang perempuan pun sama. Sebab itu kita baca surah Al-Lahab. Ummu Jamil tu isteri Abu Lahab sendiri. Hari akhirat akan dipakaikan dia dengan kalung daripada api neraka. Alhamdulillah pagi ni kita ambil sikit pengisian. Jadi kita bersyukur tiap-tiap pagi Jumaat, tiap hari Jumaat kita dapat adakan sikit program dalam rangka tazkirah. Iaitu ulangan pada perkara-perkara yang dah kita ambil sebab kita ni manusia ni sifat dia lupa, kemudian lalai. Kita ulang-ulang balik macam Ustaz sebut tadi. Fadzakir. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulangan dalam rangka menyati balik. Pertama kalau kita nak buat kerja-kerja Islam ni, contoh kita ialah Nabi SAW. Allah sebut fadzakir, beri ingatan. Nabi pun beri ingatan. Kemudian sama-sama Nabi siapa dia? Ialah sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Mereka kalau berjumpa, bertemu, mereka kata apa? Zakirni ya akhi, berilah peringatan kepada saya.
rasa bahagia bila dapat memeluk Islam. Tinggal batu yang disembah, kayu yang disembah, hawa nafsu yang disembah, menyembah Allah. Mesra dengan kawan-kawan, kasihkan Nabi, kasihkan sahabat. Zakirni ya akhi, berilah peringatan kepada saya. Ini pun kita kena ada rasa gitu, jangan ada rasa kita lebih. Zakirni ya akhi, berilah peringatan kepada saya. Kemudian bila berpisah, nak berpisah baca suratul As, baca surah Al-As. Kemudian kalau nak pisah dengan Nabi, ya Rasulullah awsini ya Rasulullah, berilah wasiat kepada saya. Nabi sebut awsika bi taqwallah, saya pesan kepada engkau, wasiat kepada engkau, naklah engkau bertakwa kepada Allah. Ini sahabat-sahabat dulu. Jadi kita ulang-ulang balik. Ingat sama-sama. Walaupun kita dah dapat dah, tapi kita peringat balik. Jadi sahabat belum kata ingatkanlah saya wahai akhi. Satu yang cukup penting walaupun sudah tahu dan sudah lalui berkali-kali, tapi Al-Quran menyebut. Kalau diamati kita tengok ayat tadi, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Walaupun media duduk tengok tak ada apa, tapi sebenarnya ada. Kalau kita amati, sahabat-sahabat dulu disebut oleh Nabi, usika bi taqwallah. Usika bi taqwallah. Sampai hari Jumaat juga seminggu sekali ada perkataan ucapan usika bi taqwallah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ada perkataan takwa kepada Allah. Jadi satu yang cukup penting, rasa zikirah walaupun sudah tahu dan telah kita lalui berkali-kali, tetapi Al-Quran menyebut, kalau kita amati kita dapat rasa benda itu. Pagi ni anda ambil dengan masa yang sedikit, 5 perkara yang perlu kita ketahui, kita fahami, kita ilmam, kita digestkan dalam amalan sekolah, dalam pekerjaan, dalam profession kita, dalam kerja-kerja kita. Ada 5 perkara yang besar. Kita tahu dah juga, tapi kita nak ambil dalam bentuk kefahaman, kesedaran, keyakinan, ke mana kita nak berturunkan dalam amalan kita. Kita nak realisasi dan manifestasikan dalam kerja-kerja kita di sekolah. Kita nak selalu sebut, kita nampak biasalah. Macam orang lain pergi sekolah juga, ada apa, tak ada apa. Ajak yang sama. Tapi kalau kita faham, kita datang ke medan yang cukup besar. Dalam dunia masyarakat umat Islam yang Islam terpisah dari arus kehidupan masyarakat. Serabut dengan berbagai-bagai masalah. Dan kumulot sosial. Dengan macam-macam kita tengok akhir-akhir ni dengan nama Arab. Nama Timah. Dulu rokok, no smoking, kalau siapa isap, kena tangkap lala. Kena pergi minum bawah ni, makan roti canai. Jiran sebelah nak isap rokok, baca tahu saja. Di depan tu tulis no smoking. Ini dengar 2-3 hari ni, tadi baca tengok maklumat akademik tindakan semula. Pegawai penguat kuasa undang-undang orang yang sama juga. Cuma lagi bertukar pemerintah saja. Sedangkan benda tu baik. Dan kemudian dalam suasana ini pula, gawat keluar pula Arab yang terkenal dengan nama Fatimah. Jadi anda pernah sebut bahawa tahun 1975 atau tahun 1970-an, Asyam Gizi. Tak ada belajar bahasa Ambuti, dia lah baca, beri seminggu satu, soal baca sampai alif puasa alamu. Nak belajar Ambuti. Kemudian tulis Malaysia ada sebuah negara. Yang hebat di Asia Tenggara ni, banyak penjualan Arab dan produk Arab sepanjang jalan. Daripada Petaling Jaya, nak ke mana, nak ke Kelang. Satu kawasan tu, semua kawasan Kelang Arab. Macam-macam nama. Kemudian ni terakhir ni, dalam sebut-sebut Islam agama persekutuan ni, mai Arab baru. Macam-macam baru umat Islam. Arab baru nama pula nama Timah. Sekarang orang marah sama Timah ni, kita kalau orang Melayu, nama Fatimah tu orang panggil Timah. Kalau Ibrahim In saja. Jadi Zubaidah bedah saja. Jadi Fatimah ni dia panggil Timah. Kalau mana ada yang cengar, dia kata lagi ada hubungan. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha adalah anak junjungan Nabi kita yang dikasihi. Dengan Nabi sebut, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Dalam menunjukkan keadilan Islam walaupun dia anak Nabi. Kalaulah Fatimah itu mencuri, Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong. Dia tak kira, dia tak pilih bulu. Semua saja yang berbeza ialah orang yang bertakwa kepada Allah.
Jadi 5 perkara yang perlu kita ketahui ni, kita faham, kita ulang balik, kita ilmam, kita digest. Kemudian kita lahirkan, manifestasikan dalam kerja-kerja kita. Dan dalam kehidupan kita nak kena jelas. Pertama, a'rif muhimmatak. Faham dan kenal peranan kamu. A'rif muhimmatak. Tahu, faham, nak kenal pasti tentang peranan kita. Jadi peranan kita apa? Kita tahu peranan kita main sebagai guru, bukan guru biasa. Walaupun kita bangunan sama, kurikulum sama, tapi kita ada kelebihan yang lain. Kerana sebut itu, kalau lalu Quran tulis itu. Al-ulama warasatul anbiya, itu harapan kita. Kemudian dakwah ialah untuk merubah masyarakat. Tarbiyah ialah untuk melahirkan kepimpinan. Kalau tak ada tarbiyah, dia tak akan lahir. Kalau touch and go dakwah gitu saja, tak akan lahir kepimpinan. Dia boleh bersama. Dia panggil tajamuk. Ada isu-isu, dia bersama. Habis isu, dia akan bergaduh sama sendiri. Jadi ini yang pertama antara yang besar. A'rif muhimmatak. Tahu, kenal, faham peranan kita. Kita main sekolah bukan biasa. Bukan biasa. Takkan mengajar biasa, tapi kita ada lagi niat yang besar, hala tuju yang besar. Misi dan visi yang cukup besar. Jadi yang pertama, a'rif muhimmatak. Tahu tentang peranan kita. Sebagai guru, sebagai murabbi. Jadi kita semua guru. Kemudian termasuk kita semuanya yang bukan guru. Yang bukan akademik. Kalau kita yang bukan akademik, dia juga ada sama. Kita duduk dalam satu bangunan, dalam satu kawasan. Yang peranan sama. Untuk nak buat baik, nak mengajak anak-anak kita kepada din Allah. Kalau sekolah kita tak ada tukang kebun pun sama. Tak ada tukang cuci pun sama. Kalau pengajaran bagus, main tengok sekolah selekeh ya, berterabuk ya, busuk saja. Tak boleh. Sebab itu, satu sekolah yang dijaga dengan baik tanaman dia, baik, kata Imam Al-Banna. Yang satu lagi kawasan sekolahnya serabut, saya tidak dipedulikan, 2 taman. Yang satu dijaga dengan baik, pokok menghijau, rindang, bersih. Yang satu taman lagi berterabuk. Kita tentulah melihat yang dijaga dengan baik itu, hati lebih terbuka, sonok. Jadi kita harap sekolah kita sama juga, sonok untuk belajar, sonok untuk mengajar, dan sonok untuk bekerja. Hatta kita walaupun tukang sapu, tukang kebun, ada peranan yang sama menyumbang, sama-sama untuk bangun Islam. Kita kani, sopa juga. Kita pekerja, sopa juga. Kita tahu kita punya sumbangan, peranan kita. Kerja kita besar untuk menyumbang, bagi membangun balik suasana din Allah dalam suasana yang gawat hari ini. Gawat akidah, gawat sosial, gawat ibadat, macam-macam, gawat akidah. Masa Nabi diutuskan hancur akidah. Tak ada lagi sampai dalam Kaabah ada berhala. Sampai 360 berhala. Daripada menyembah Allah yang satu. Kegawatan akidah yang berlaku. Kita hari ini, kegawatan sosial kita tengok. Kegawatan kepahaman tak ada. Din Allah tak nampak. Cukup gawat. Orang Islam siap Quran saja, dia pandai lebih pada Nabi. Dia tak payah pakai hadis, dia pakai Quran saja. Tapi bagaimana kita nak sembahyang, kita kena ambil daripada Nabi misalnya. Bagaimana kita nak menyambut hari raya. Macam orang lain tembak macu dengan tak apa saja. Minum arak, kita orang Islam ditunjuk oleh Nabi. Secara detail sebab Nabi seorang manusia. Dan kita golongan manusia. Allah yang maha mengetahui dia hantar Rasul dari kalangan manusia. Kerana lelaki. Bukan perempuan, ni ada juga. Di Pakistan dihukum i'dam, dihukum bunuh. Dia mencabar Nabi. Dia sendiri pun boleh jadi Nabi. Akhirnya dia mengaku dia Nabi perempuan. Kemudian di'adamkan, dihukum mati lah. Itu yang pertama, kita mengetahui a'rif muhimmatak dalam bahasa Arab. Kedua, a'rif hadafaka. Kena pasti objektif dan matlamat kita. Kalau yang objektif semua kita maklum lah, dalam masa 40 minit, 20 minit, 30 minit dalam kelas. Apa kita punya objektif kita nak sampai, budak boleh kenal alik bota,
pula boleh sebut nun mati cuma ngafar misalnya. Kita boleh tahu pula macam mana rukuk kalau pendidikan Islam, macam mana rukuk yang betul, macam mana i'tidal yang betul selama 20-30 minit. Itu yang dekat. Kemudian juga kalau mendengar kita nak dalam masa 30 minit ni, budak-budak dapat ingat balik apa yang kita mengajar, sejarahnya dan lain-lain. Segi matematik, apa program dia, apa kaedah dia. Jadi yang kedua ni kita mengetahui arif hadafaka, kena pasti objektif kerja kita semasa di sekolah, dan kenali kita punya matlamat kita. Ghayah itu matlamat, hadaf itu ialah yang dekat, objektif. Jadi kita nak tahu ke sekolah objektif kita, kena pasti objektif kerja-kerja kita dalam masa sikit, dalam masa yang sedikit, terdekat apa yang ingin kita capai. Sebab itu bila kita habis kelas, sebelum tutup kelas, kita menguji balik pengukuran dapat tak dapat yang kita mengajak misalnya. Kita ajak apa semua, ada soalan-soalan misalnya, tanya balik dan pengukuran dia dapat tak dapat yang kita mengajak. Jadi yang kedua, mengetahui tentang kerja kena pasti objektif kerja kita. Itu yang dekat. Yang jauh, Allahu ghayatuna kita sebut. Mencari semua yang kita buat ialah untuk mencari redha Allah. Jadi yang ketiga, arif ghayatah, yang besar sekali, mengetahui matlamat. Perlu ketahui matlamat tugas dan tanggungjawab kita. Jadi kita selalu sebut kalau materi ini Allah ala tuju. Tapi Allah ialah matlamat kita. Semua kita buat untuk mencari keredaan Allah. Walaupun kita kani, kita tukang kebun, apa yang kita buat? Kita technician, apa yang kita buat semua ialah mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu arif ghayataka, walaupun boleh apa kita perlu ketahui apa matlamat. Semua kita dah jelas misi kedatangan ialah untuk berubudiyah. Jadi misi kedatangan kita untuk berubudiyah kerana visi dia untuk mencari redha Allah. Ada 3 soalan pokok yang selalu diulang-ulang balik. Quran mengulang balik. Ya, sebab tu kita baca surah Al-Hajj semua jelas. Diulang balik. Min aina ji'na, kita baca. Daripada mana kita datang. Kita asalnya tidak ada. Tapi Allah datangkan kita ke dunia ni. Syukur boleh hidup dunia sampai umur kita sekarang. Kemudian walimadza ji'na, kenapa kita didatangkan ke dunia ni? Apakah sekadar nak makan minum macam orang yang bukan Islam? Yang disebut oleh Quran semacam haiwan. Ya'kuluna wa yatamatta'una, makan bersonok-sonok. Kama ta'kulul an'am, macam mana makannya haiwan. Haiwan yang berkaki 4. Akhir sudah pengembaraan hidup dia, wanar maswal lahum. Akhirnya tempat pulang mereka ialah dalam azab api neraka. Jadi kita berbeza. Jadi kita berbeza, ada ghayah. Kita daripada mana kita datang, ya Allah yang datang kita ke dunia ni. Kemudian untuk apa, dengan masa yang terbatas. Orang ni kalau Ustaz sebut 2 hari yang lalu, bahawa Qarib besar pernah jadi Johan bangsa anak antarabangsa. Akhir 30-an, baru dapat hadiah sebuah rumah. Dari dia jadi Johan, kerjaan negeri Kelantan, hadiah sebuah rumah. Balik cuci rumah, nak duduk, kemudian mati. Ini hidup. Kalau sahabat Nabi terkenal Mu'adz bin Jabal, akhir 30-an, radhiyallahu anhu. Nabi panggil dia ajar Mu'adz, jangan tinggal sekali duri salah. Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi semua kita pun kalau boleh, kalau dapat sekali-sekala sebelum kita bagi salam dalam tasyahud akhir kita, Allah ma'ini ala zikrika, ya Allah bantulah saya untuk mengingati engkau. Wa syukrika, bantulah saya untuk dapat bersyukur kepada engkau. Bantulah saya untuk menjadi hamba yang baik. Kita semua bukan ada apa nak minta, nak buat baik pun Allah tolong kita. Minta adab lagi. Allah ma'ini, ya Allah bantulah saya. Ala zikrika, supaya dapat ingat kepada engkau. Nabi ajak kepada sahabat ini kasih. Ana uhibbuka ya Mu'adz, saya kasihkan engkau. Wallahi ana uhibbuka ya Rasulullah. Demi Allah, saya kasihkan engkau ya Rasulullah. Umur 17 tahun, mesrah diri kepada Rasulullah meluk Islam. Kerana mengikut tanggungjawab yang besar kembali ke rahmatullah. Sebelum sampai 40. Sebelum sampai 40. Orang yang membawa Islam sampai ke Yaman.
Dan sebelum Nabi nak wafat, Nabi beritahu dia, innaka asa alla tarani, innaka asa alla talqani ba'da ami hada. Nabi pegang tali ras kuda dia, Nabi utus dia pergi ke mana? Ke Yaman untuk sampai Islam. Nabi beritahu kat dia, orang yang Allah kasih siapa yang dekat dengan dia ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi beritahu habis itu, Nabi teduh sikit daripada panas kuda jenis Abdiyat ni. Nabi beritahu keadaan, innaka atani ba'da ami hada. Anda mungkin tidak akan bertemu saya lagi di tahun ini. Kita boleh bayar naik kuda daripada Madinah nak pergi Yaman. Kita nak kata naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah pun, insya-Allah. Ini sahabat-sahabat yang berjiwa besar Allah pilih. Pada ada di sekeliling Nabi, ar-rijal haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki pejuang-pejuang yang ada di sekeliling Nabi. Nabi nak hantar Nabi terakhir. Kali terakhir Nabi pegang tali ras dia. Nabi sebut kata, inna aulan nas biyal muttaqun. Inna aulan nas, orang yang paling aula, paling dekat, paling hampir. Inna aulan nas, orang yang paling hampir kepada saya. Inna aulan nas bi al-muttaqin. Orang yang dekat pada saya ialah orang bertakwa kepada Allah. Man kanu wa haisu kanu, siapa pun mereka. Bagaimanapun status kehidupannya. Kemana rupa parah dia. Yang paling aulan nas dekat Nabi, orang yang paling aula, paling hampir, paling dekat, paling utama. Ialah orang yang bertakwa. Inna aulan nas bial muttaqun, orang yang bertakwa. Man kanu wa haisu kanu. Siapa pun mereka, bagaimanapun status kehidupannya. Yang ni kita nak kena dalam bab kerja ni, kita memanglah sama cikgu-cikgu semua, cuci tangan semua, kita duduk sini, anak pun tahu lama 2 tahun ada gaji tak naik. Gaji tak naik, imbuhan tak ada. Tapi kita akhir tahun ni kita harap kalau Allah bagi rezeki, kita bagi yang sikit kurang-kurangnya adalah untuk nak beli buku anak sikit-sikit. Dan miskin-miskin kita pun syukur kepada Allah. Jadi kita buat kerja ni kerana Allah sebab itu dah dapat pun sikit, kita nak kena jaga yang Ustaz sebut dengan matlamat. Halat tuju kita supaya kerja-kerja kita ni diterima Allah. Diterima Allah. Sebenarnya semua yang kita bagi ni kalau terima Allah cukup besar. Nak mengajak balik masyarakat kepakuan din Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak sebut sirah-sirah ni. Jadi orang yang paling hampir dengan saya ialah orang yang bertakwa. Man kanu wa haisu kanu, siapa pun mereka. Kemudian Nabi beritahu kita boleh, jadi tak jumpa saya lagi tahun ini. Mama betul. Engkau akan ziarah kubur saya saja. Dia balik, mama Nabi sudah tidak ada. Di perjalanan jauh. Dia tak mau pergi. Wabaka Mu'az. Jasya'an li firaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut gitu, Nabi confess, Nabi terang kat dia. Orang lain tak tahu, tapi Nabi habaq dia. Innaka asa alla talqani, entah boleh mungkin tak berjumpa saya lagi. Ini satu declare Nabi sebut kat dia, dia cukup terasa nak melangkah tak pergi. Sebab saya nak berpisah dengan Nabi. Tapi Nabi suruh pergi juga dia pergi. Kemudian dia balik bila sampai kami dah ada pizarah. Makam Nabi SAW dia pizarah. Pagi-pagi. Kemudian saya nak mak rumah awal je. Jadi kita tahu lah kubur Nabi ialah di rumah. Di bilik rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu Sayyidatuna Aisyah bilang sebut beberapa perkara kat dia. Dia kata saya ada beberapa kesimpulan bukan nak bangga. Nabi mati di atas pangkuan saya. Dan nak sombong ke saya, Nabi mati di bilik rumah saya. Di atas pangkuan saya. Dan saya adalah di antara orang yang satu-satunya yang Nabi kahwin dengan gadis. Oleh semuanya janda. Jadi sama-sama mereka ada kadang-kadang orang manusia biasalah. Tapi bila disebut balik. Dan saya disebut Al-Quran bara'atun minallah. Orang tuduh macam-macam. Tapi Allah turun ayat. Menyatakan tuduhan itu tidak betul. Bara'atun minallah, turun surah Bara'ah. Lagi Nabi mati atas pangkuan saya. Kemudian dikumikan di bilik saya.
Habislah. Wahyu turun. Biasanya nampak Jibril alaihissalam. Sedikit kita tengok generasi awal. Jadi Mu'adh balik, ziarah kubur Nabi. Kemudian tak lama, Sayyidina Umar mai. Jadi tepi masjid Nabi, kita tahu lah kubur Nabi. Tak mana dekat dengan mimbar dia. Kemudian dia tengok Mu'adh menangis. Dia kata, ya Mu'adh, ma yubkika ya Mu'adh. Pagi-pagi meja kubur, tayak dah. Ma yubkika ya Mu'adh. Apa sebab kamu menangis? Kamu nak cerita balik lah. Ini sahabat. Ahli-ahli syurga semua. Jadi kita tengok balik. Arif maka nataka, kita tahu status kita. Status kita, siapa kita guru dan masa yang sama da'i. Terutama guru yang baru masuk, mungkin dia baru dengar benar ni. Pertama kita bukan sekat guru biasa. Status kita pertama guru. Memang dia. Tetapi di masa yang sama adalah da'i. Di masa yang sama lagi ada lagi iaitu murabbiah. Sebab kita da'i-da'iyah. Sebab kita nak ada yang speciality yang ada kat kita ialah kita ajak tentang dakwah. Kita ada halakat. Kita ada usrah. Kita ada halakat dan usrah. Nak dapat macam ni cikgu-cikgu semua, guru-guru kiri tangan semua. Anda kalau sekolah Datuk Syekh Ahmad dulu anda minta izin kepada guru pengetua. Dapat orang sampai kekal ini tak mati lagi Cikgu Rosli Cik Ok. Minta izin kepada pengetua. Tuan Pengetua saya minta izin nak buat penyampaian paling kurang seminggu sekali kalau izin. Kemudian kalau pengetua ada ke lapangan, you are welcome to our halakat, to our group. Mai kalau dapat minta izin. Di sekolah Syed Sapi, anda nak buat ni juga. Anda beritahu cikgu minta izin. Saya nak adakan seminggu sekali untuk tazkirah dengan guru-guru. Kalau cikgu ada ke lapangan, jemputlah. Kalau tak ada ke lapangan, tak datang pun tak apa, tapi beri keizinan. Anda buat. Waktu anda dapat rasa. Kalau di sekolah Syekh Ahmad tu, Cikgu Rosli, isteri dia, daripada sekolah sekolah di Jawi tu menengah. Kalau di Jawi tu, dia mai. Habis masa terakhir tu dia mai kelas Syekh Ahmad. Kemudian lepas tu dia pergi ke Mekah, mati di Mekah. Cikgu Rosli sampai lah istizam dengan kita. Ada yang lain dah mati apa semua dah. Kemudian bila anak tinggal, pakat tak ganti yang tu. Tapi bagus. Ada guru yang insijam. Anda minta tolong guru sains untuk ajak cikgu-cikgu. Kemudian pergi sekolah siap-siapi, demikian juga. Anda ajak, minta izin. Kalau boleh. Tapi cikgu sekolah siap-siapi ni hebat. Dia nanti Pak Haji Malik. Anda kata cikgu, kalau cikgu mengaji agama, cikgu pandai lebih daripada saya. Cikgu orang Sadiq saya tahu. Tapi cikgu mengaji aliran cikgu, alhamdulillah. Tapi cikgu memang orang hebat. Jadi yang nak buat. Sebab tak ada ni yang macam kita ni. Tak ada semua bapak kerja. Buat kerja jangan lari daripada garis panduan yang disediakan. Yang ini pengisian tak semayang pun tak apa macam tu. Tak semayang pun tak apa. Jadi kerja bagus. Tapi hubungan Allah tak ada. Bila tak ada hubungan Allah, tidak ada arti ibadat. Kita tak ada ibadah, habis semua amalan. Tak ada ibadah fardu, semayang kita tak buat, habis semua amalan kita. Kita nak pergi letak di mana? Ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Kamu ada sikit lagi masalah. Jadi alhamdulillah ni kita nak madu ulang balik ni. Benar-benar di pengalaman anak dulu. Mai sekolah. Tunggu Sulaiman, almarhumah Cik Gumbun, Allah maafkanlah wa rahmat. Ada situ. Banyak lagi cikgu-cikgu. Lelaki dan perempuan. Isteri Profesor Dr. Ismail, Kak Ma, mereka semua ni. Anda buat halakat di sekolah. Tapi pakat ada buat kerja saya tapi di masa tu pengetua tahulah Ustaz Adi ni orang jenis apa? Jenis menyusahkan orang di sekolah. Anda sampai ya ditukar anak awal tahun, sampai masuk bilik guru dia kata Ustaz ni dia radio. Ini ada mic kontak. Ustaz duk ceramah kan. Ustaz boleh ceramah. Terima kasih cikgu. Dia macam tamparan lah.
Dia dapat maklumat daripada sekolah. Datuk Syekh Ahmad. Yang guru besar ni, pengetua dia jokah, tapi anda tak lawan lah. Lawan pun tak ada guna. Tapi alhamdulillah akhirnya lepas berapa puluh tahun jumpa, kemudian dia peluk anak. Tak, you tak kenal I lagi, kenal. Masyarakat tak kenal. Kita ni dia radio dan mic contact. Tak jujur saya ada round sebelum saya jumpa cikgu ni sekolah. Sekolah Tengku Sulaiman ni saya tengok dah cikgu, saya berhenti kata tadi saya tengok dah. Tak ada dewan, bolehkah cikgu izinkan saya guna di kantin? Dia bagi gitu, alhamdulillah lah. Tak ada sana tak kena minta izin, dia bagi izin. Tapi bahagianya tu bila anak dah habis berhenti sekolah, anak duduk jabatan sekali-sekala lawatan sekolah tu. Kak Nai Allah maghfirlah warhamah di Seri Bampa. Dia kantin situ. Bila ustaz makan, dia kata tak payah bayar lah. Pasal dulu ustaz duduk mengajar sini, saya boleh mengaji. Tu yang kata. Jadi, kerja saja, tak ada hubungan dengan Allah. Jadi kita macam sini cikgu-cikgu. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut arif makanatak. Ketahuilah status kita, siapa kita. Kita adalah guru dan murabbi. Nabi sebut innama bu'istu mu'alliman. Ini disebut dalam kitab Aqidatul Muslim, ditulis oleh almarhum Syed Syabik. Mengajar di Masjid Ummul Qura dan balik mengajar di masjid kemudian mati, disolahkan di masjid Rabah Al-Adawiyah. Kalau dia tak mahu mengajar, sama dia sakit ataupun dia dalam lokap. Ini. Oh, Masya-Allah, anda ambil tengok buku dia tulis innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutuskan, ini asal lah, bahawa sebagai seorang guru. Kemudian dalam asal yang lain sebut adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah didik saya. Nabi sebut sebab itu akhlak budi pekerti saya baik. Jadi kita arif makanatak wa ajraka. Arif makanataka wa ajraka. Ketahuilah status kamu dan ganjaran kamu yang Allah nak bagi sekiranya kita dapat iltizam. Kita beri komitmen yang tinggi dalam kerja-kerja kita kerana Allah. Kita macam saya sebut tadi, kita income kita boleh rebus nasi ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan satu masa sebelum mati duk minta doa juga. Supaya guru sekolah kita ni Allah bagi kelebihan rezeki, janganlah teruk jalan. Anda tahu sebab anak-anak dulu pun mengajar sini, anda tahu. Allah pun ada kat Ipcik, kita tahu. Allah kadang boleh rebus nasi. Tapi kita doa kepada Allah. Sementara dapat yang tu, jangan lupa kerja kita. Kita arif makanataka. Sedari tahu kamu, status kamu, siapa kamu. Kita adalah guru, da'i dan murabbi. Pahala cukup besar. Kalau seorang beriman, dengan berkat usaha kita, dia beriman, dia jadi soleh. Pahala lebih besar, lebih banyak daripada ternakan yang merah-merah. Unta yang merah-merah, ternakan yang merah-merah cantik. Kemudian arif ajraka, pahala cukup besar. Kerja kita pahala cukup besar. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kerja kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak Nabi setakat tu sebab masa kita aku ada makluman apa-apa daripada Cikgu Ghazali apa semua. Jadi terima kasih kepada semua guru dan kaki tangan sekolah rendah yang dapat bersama, mudah-mudahan kita dapat juga input yang baik dan outputnya untuk kita realisasikan. Walaupun kita sudah tidak berkhidmat lagi dengan sekolah kita, tapi input yang baik, bahan-bahan yang baik ni boleh kita ambil, kita bawa balik, kita hayati dalam kehidupan. Kapan-kapan boleh kita sampaikan orang lain lagi baiklah. Itu untuk cikgu sekolah rendah. Kemudian demikian juga untuk guru sekolah menengah materi ini, habis setakat ni lah. Anda nak serah balik. Terima kasih banyak kepada semua yang dapat hadir. Mudah-mudahan kita dapat yang baik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak serah balik kepada pengurusi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.